الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini bersempena dengan masa ataupun waktu kita memperingati berkenaan dengan turunnya ataupun nuzul Quran. Jadi pagi ini insya-Allah saya akan memperkatakan berkenaan dengan bukti-bukti dan dalil-dalil keyakinan kita bahawa satu-satunya agama yang betul dan tidak ada dua, apatah lagi tiga, bahawa Islam itu hanyalah satu-satunya agama yang benar. Sahabat-sahabat sekalian, kita agama Islam merupakan agama ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah bahawa ini jalanku, yakni jalan Islam. Aku seru kamu supaya mengikut jalan ini ala basirah, berpandukan kepada dalil, berpandukan kepada hujah, berpandukan kepada bukti. Jadi apa bukti agama kita merupakan agama yang paling betul? Di antaranya ialah sumber kepada agama kita, iaitu Al-Quran. Saya tengok seorang sahabat saya daripada Jerman waktu saya mengaji dulu. Dia ni masuk Islam, asal Kristian. Di antara faktor dia masuk Islam ialah sebab dia kaji agama. Semua agama dia kaji, dan termasuk Islam antara yang beliau kaji. Kesimpulan yang dia dapat ialah dia kata semua agama disandarkan kepada individu-individu tertentu. Kristian sandar kepada Nabi Isa, Yahudi sandar kepada Nabi Musa. Begitu juga agama-agama lain seperti Hindu dan seumpamanya. Dan agama kita Islam disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang didapat, yang paling berfakta, confident dan konsisten dalil dan hujahnya, dia kata hanya Islam. Sebab apa hanya Islam? Antaranya ialah orang nak kaji berkenaan dengan keaslian ni, orang akan kaji sanad, orang akan kaji siapa perawi. Jadi setiap agama yang dikatakan mari daripada si fulan bin si fulan, sejauh manakah betul benar dakwaan itu? Ringkasnya semua agama putus dia punya riwayat. Contoh yang paling dekat, agama yang paling dekat selain daripada Islam ialah agama Kristian, yang dikatakan daripada Nabi Isa alaihi salam. Bila dikaji sanad kitab Injil, agama Islam pun tahu, agama Kristian pun tahu. Cuma bezanya ialah kita Islam, kita anggap yakin Nabi Isa tak dibunuh, bahkan dinaikkan Allah ke langit.
Agama Kristian dia yakin Nabi Isa disalib. Tapi poinnya sama, iaitu pengakhiran Nabi Musa alaihissalam. Selepas Nabi Isa alaihissalam nak dibunuh, persoalannya ialah ke mana perginya Injil. Sebab pengikut Nabi Musa alaihissalam, kita pun tahu, orang Kristian pun tahu, dan orang Yahudi pun tahu, bahawa semua pengikut Nabi Isa alaihissalam melarikan diri dan menyembunyikan diri. Timbul tak timbul agama Nabi Isa ni ialah selepas 200 tahun. Dibawa oleh dua manusia, Paulus dan Butrus. Timbul dekat mana? Bukan timbul dekat Palestin, timbul dekat Rom. Tiba-tiba mereka mendakwa bawa kitab Taurat, bawa kitab Injil. Jadi siapa orang perantaraan antara Butrus ataupun Paulus yang ambil kitab Injil daripada Nabi Isa? Sedangkan zaman bezanya 200 tahun. Bila dikaji selidik Injil yang dikatakan dari Nabi Isa alaihissalam, tengok kandungan dia banyak confuse. Banyak contoh saya kata. Saya bawa satu buku kitab, saya kata ni kitab petua daripada Mak Kilau. Tuan-tuan boleh percaya tak? Paling-paling tuan-tuan nak percaya pun, tuan-tuan akan tanya, saya ambil daripada mana? Sebab apa orang tanya begitu? Sebab semua tahu saya dengan Mak Kilau tidak sezaman. Mesti orang tanya ambil daripada mana. Kalau saya kata saya ambil daripada Mak Kilau, mesti orang kata bohong, sebab saya tak sezaman. Jadi orang kata saya ambil daripada mana? Kalau saya kata saya ambil daripada ayah saya, orang kaji balik ayah saya dengan Mak Kilau ni sezaman ke tidak? Pun tak sezaman. So mesti ayah saya ambil daripada somebody lain. Kata contoh, saya kata ayah saya ambil daripada tok ki saya. Tok ki saya umur dia okey mungkin sezaman sempat. Tapi orang kaji pun datuk saya ni tak pernah pergi ke Pahang, Mak Kilau ni orang Pahang. Jadi maknanya ada confuse. Bayangkan kalau saya dengan Mak Kilau ni tak sampai pun 60 tahun. Tapi Butrus dengan Nabi Isa ni 200 tahun beza dia. Buka pula kitab tadi, tengok-tengok ada perkataan-perkataan yang confuse. Contohnya dalam Injil ada perkataan gereja, sedangkan gereja tak ada pada zaman Nabi Isa. Gereja yang pertama dibina ialah gereja Kiamat di Palestin. Bila dibina? Pada zaman Butrus itu sendiri, iaitu raja kepada Konstantin. Mak dia pergi ke Palestin, tanya orang Palestin mana tempat lahir Nabi Isa. Orang pun tunjuk. Bila orang tunjuk, mak Nabi Isa kepada Konstantin bina gereja, tempat ibadat yang pertama dalam agama Kristian dikenali sebagai gereja. Bila? 200 tahun selepas Nabi Isa. Tiba-tiba dalam kitab Injil ada sebut gereja sebagai contoh. Macam contohnya buku petua tadi, kita tengok dalam tu ada petua untuk jadikan gearbox Proton Saga tahan lama. Mesti tuan-tuan kata bohong, mana ada gearbox Proton Saga pada zaman Mak Kilau. Itu contoh saya ambil orang-orang yang mengkaji berkenaan dengan kitab-kitab yang terdahulu. Tapi Al-Quran ni diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menulis dan meriwayatkan Al-Quran kesemuanya adalah orang yang sezaman, confirm hidup semasa dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang pertamanya ialah Islam merupakan agama yang sanad riwayat ajarannya bersambung dengan orang yang dikatakan membawa kitab tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, Quran ni dia bukan riwayat dari seorang ke seorang, tetapi Al-Quran keseluruhannya diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ni maknanya ialah yang tukang tulis, yang tukang baca, yang tukang riwayat bukan seorang, bukan dua,
tetapi satu kelompok ataupun satu jumlah yang mustahil pada akal berlakunya pembohongan. Contoh senang saya ambil, nak faham makna mutawatir ni. Tuan-tuan ni siapa pernah pergi Amerika Syarikat? Cuba angkat tangan. Siapa pernah pergi Amerika Syarikat? Seorang, dua. Dua orang pernah pergi Amerika Syarikat. Hak baki lagi hak tak pernah pergi Amerika Syarikat, yang tak pernah jejak kaki ke Amerika Syarikat. Tuan-tuan yakin tak Amerika Syarikat tu wujud? Sebab tuan-tuan tak pernah jejak kaki, tak pernah pergi. Yang perginya dua orang je dalam kita daripada berpuluh-puluh yang ada pada pagi ni. Baik. Tuan-tuan boleh yakin tak Amerika Syarikat tu wujud? Mesti tuan-tuan jawab yakin. Sebab apa tuan-tuan yakin sedangkan tuan-tuan tak pernah tengok? Jawabannya ialah sebab dua orang dalam masjid kita pergi. Mungkin saudara kita pergi belajar sana. Kawan ofis kita, anak dia pergi belajar sana. Kita pula naik motor Harley Davidson made in USA sebagai contoh. Dalam televisyen kita tengok Presiden Amerika Syarikat bercakap. Dari segi akal, logik tak semua pakat bohong mereka. Maknanya jemaah kita dua orang berpakat dengan televisyen, berpakat dengan buat motosikal. Pada motosikal tu buat dekat Kelang je, tapi dia kata buat dekat mereka. Munasabah tak semua berpakat? Mustahil. Mustahil. Maknanya ilmu tentang wujudnya Amerika, walaupun kita tak pergi, dalam istilah periwayatan namanya mutawatir. Makna jumlah yang menceritakan wujudnya Amerika Syarikat itu satu jumlah yang tak boleh disangkal dari segi kebenaran. Sama juga Quran. Quran ni daripada zaman Nabi lagi. Bukan setakat yang riwayat yang baca Quran tu memang hidup sezaman dengan Nabi. Bahkan semua sahabat zaman Nabi SAW mendengar, meneliti, mengetahui bahawa ayat ini adalah wahyu. Zaman Nabi SAW dilarang tulis hadis. Nabi larang para sahabat menulis hadis sebab takut bertukar dengan Al-Quran. Ini cermatnya Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat pula, bila Nabi SAW membacakan Quran, ada sahabat yang boleh menulis. Zaman dulu kertas ada tapi tak banyak. Yang ada kertas, tulis atas kertas. Yang tak ada kertas, ada belulang, kulit lembu, kulit kambing, kulit unta dan seumpamanya, tulis atas belulang. Yang ada batu, tulis atas batu. Ada yang tulis atas pelepah tamar. Sahabat-sahabat yang tulis ni simpan. Pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat tak boleh menulis hafal. Tapi yang hafal, yang tulis atas belulang, yang tulis atas pelepah tamar, semua simpan masing-masing. Tak dicantumkan jadi satu mushaf. Tapi sahabat-sahabat tahu ini Quran. Lepas wafatnya Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar baru dikumpulkan Quran. Keruh semua. Yang tulis atas belulang, yang tulis atas batu, yang tulis atas pelepah tamar, yang hafal, semua dikumpulkan. Akhirnya ditulis dalam satu mushaf. Quran yang kita kenal pada hari ini. Bila ditulis atas satu mushaf, didapati Al-Quran itu ada banyak mukjizat. Bukan sahaja mukjizat itu berlaku pada zaman Nabi. Kalau kuliah saya sebelum ni, saya dah ceritakan macam mana Quran ni dari semua sudut ada mukjizat dia. Mafhum, makna, kandungan dan seumpamanya. Sebab tu Quran kata dzalikal kitab la raiba fi. Quran ni la raiba fi, langsung tidak ada keraguan. Tengoklah sudut mana, kita akan nampak mukjizat. Mukjizat ni makna bukti yang jelas bahawa Quran ni betul dan bukan Nabi buat. Kenapa? Yang pertamanya ialah Nabi ni seorang yang ummi. Ummi ni maknanya membaca tak boleh, menulis pun tak boleh.
Tapi tuan-tuan jangan ikut ni. Jangan pula tak payah hantarlah anak sekolah, tak apalah, tak pandai baca pun ikut sunnah Nabi. Ni tak boleh ni. Hak ni khusus Nabi je. Sebab apa Allah jadikan Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis? Supaya orang tak tahmah. Quran tu Nabi tulis. Isi kandungannya orang tak tahmah bahawa Nabi ni baca kitab-kitab hak lama. Mungkin Nabi jumpa kitab. Jadi orang tak boleh tahmah macam tu. Sebab apa? Yang pertama, semua masyarakat Arab pada zaman itu tahu Nabi memang confirm tak boleh baca. Sebab dia tak pernah belajar. Confirm tak boleh menulis sebab Nabi tak pernah belajar. Jadi bila Nabi tak boleh menulis, tak boleh membaca, tiba-tiba bila dia bacakan Quran ini dari segi bahasa sastranya kalah bahasa Arab lain. Setinggi mana pun nilai syair yang dibuat oleh Arab tak boleh challenge Quran. Sampai satu tahap musuh-musuh Islam ni berpakat. Dia kata Quran ni Nabi buat, kalau tak percaya kami pun boleh buat. Lalu berkumpul syuara, pakar-pakar sastra, para penyair-penyair, bukan di Mekah saja tapi berkumpul di hampir semenanjung Arab. Sebab apa berkumpul? Nak buat satu surah macam Quran. Selepas sekian lama, riwayat kata bukan sebulan, makan berbulan-bulan dia orang berkumpul nak bincang macam mana nak buat surah macam Quran. Lalu akhirnya siap satu surah, nama surah Al-Fil. Sampai masa dia orang pun deklarasikan surah Al-Fil. Bila dia orang baca Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil. Dia tiga surah Al-Waqi'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Di tiga surah tu bunyi sedap. Tapi bila deklarasi, orang pakat gelak. Sebab apa orang gelak? Sebab maknanya nothing, tak ada apa. Bunyi sedap, sastranya bagus, tapi maknanya tak ada. Sebab apa? Al-Fil, gajah. Wa ma adraka mal-fil, apa yang kamu tahu tentang gajah? Gajah ni binatang yang ada belalai panjang. Jadi orang kata, apa ni? Mana beritahu benda yang tidak ada makna. Semua orang dah tahu. Tapi bila Quran Al-Qari'atu mal-Qari'ah, orang yang dengar tu sampai giling kepala, tertusuk dalam hati ancaman daripada ayat tadi. Bukan saja ayatnya sedap didengar, sastranya tinggi, bunyinya bagus, tapi maknanya cukup mendalam. Tidak ada para penyair yang boleh buat. Itu baru satu surah Quran. Impossible mereka boleh follow. Jadi kalau Quran impossible, pakar-pakar syuara pun tak boleh buat, Nabi hak tak tahu membaca, tak tahu menulis, boleh membacakan ayat-ayat yang hebat. Kalau kita baca sejarah antara Sayyidina Umar masuk Islam disebabkan oleh sastra. Maka Nabi hak tak tahu membaca, tak tahu menulis ni, bila dia bacakan ayat yang manusia lain tak boleh tiru, maka terbukti bahawa ia bukan daripada Nabi, dan Nabi kata bukan daripada dia. So daripada siapa? Daripada Allah. Baik, itu satu. Bila tengok kepada sudut yang lain, sebab kerana Quran ni banyak sudut, maklumat, infonya dan seumpamanya. Di antara perkara yang ajaib Quran ni ialah dia panggil mukjizatul huruf. Mukjizatul huruf ni ialah mukjizat dari segi susunan perkataan. Hak dari segi isi kandungan, dari segi bahasa, ini semua dah dibahas lama. Tapi antara mukjizat terkemudian, antaranya disebutkan sebagai mukjizah al-huruf, huruf-huruf Quran. Contoh kita ambil Al-Quran ni, dia menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ini ada riwayat tentang berapa umur dia. Contohnya sebagai riwayat kata umur Nabi Allah Isa AS 56 tahun. Bila ambil ayat-ayat Quran yang cerita tentang Nabi Isa, bilang huruf-huruf dia tepat 56 huruf. Kalau nak kata Nabi reka jadi 36 huruf, 56 huruf, mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab huruf-huruf itu ataupun ayat-ayat itu berteraburan. Sedangkan Quran turun kepada Nabi bukan seketul.
Ada turun zaman Mekah, ada turun zaman Madinah, ada turun kat sini sikit, ada turun kat sini sikit. Nabi pula tak pernah himpun Quran pada zaman hayat Nabi SAW. Bila himpun, zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi macam mana orang boleh tuduh Nabi himpun? Nak kata kebetulan? Tidak. Sebab apa tidak? Bukan hanya huruf-huruf Al-Quran yang menceritakan tentang hayat-hayat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan termasuk huruf-huruf yang lain. Contoh kita ambil, bila Allah menceritakan dalam Quran ini, dia ada perkataan as-sab'u samawat ataupun as-samawatus sab'. Maknanya langit 7 ataupun 7 petala langit. Langit 7 lapis ni ataupun 7 petala langit, Quran sebut. Baik, bila dikira perkataan sab'a samawat ataupun as-samawatus sab', dalam Quran, daripada awal Quran sampai akhir Quran, total ada 7 tempat. Dia tak jadi 8, dia tak jadi 9. Langit 7 lapis, betul, itu hakikat. Dan Quran sebut 7, betul, tepat dengan bilangan langit, lapisan. Dalam Quran juga perkataan sab'a samawat ataupun as-samawatus sab' ada 7 kali. Nak kata kebetulan? Tidak, bukan ayat tu je. Tapi kalau kita kaji bab-bab lain, yang mana bila kita kaji bab-bab lain, perkataan-perkataan bukan saja perkataan, tapi huruf-huruf, bilangan-bilangannya adalah tersusun rapi. Padahal Quran itu turun secara ansur-ansur, dihimpunkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila dihimpunkan, didapati huruf-hurufnya selari di antara satu sama lain. Contohnya kalau kita ambil perkataan berlawanan, al-hayah, lawan dia apa? Al-maut. Hidup lawannya mati. Hidup lawannya mati. Daripada awal Quran sampai kepada akhir Quran, perkataan al-hayah ada 145 tempat. Bukan satu surah ni, berterabur dalam Quran. Hitung. Al-hayah ada 145 tempat, al-maut ada 145 tempat. Maknanya kalau kita fikir, mustahil Nabi boleh reka benda ni. Sebab Nabi ni bukan kata tak boleh membaca, tak boleh menulis. Bukan kata seorang ahli syair. Bahkan Nabi ni tak boleh membaca, tak boleh menulis. Ahli syair pun tak boleh tiru walaupun satu ayat. Tapi bila tengok lagi lebih hebat daripada itu, huruf-hurufnya tersusun rapi. Kalau nak kata kebetulan, tengok perkataan lain. Perkataan as-salihat, baik, lawannya as-sayyi'at. Kira-kira dalam Quran, as-salihat ada 167, as-sayyi'at juga ada 167. Bukan setempat, bukan satu ayat, tapi kutip, bilangan as-sayyi'at 167, bilangan as-salihat ada 167. Dua. Nak kata kebetulan, carilah perkataan apa pun yang berlawanan, semuanya tali. Ad-dunya lawannya al-akhirah, berapa? Ad-dunya ada 115 tempat, al-akhirah pun ada 115 tempat. Nak kata kebetulan, malaikat lawannya syaitan. Malaikat ada 88 tempat, syaitan pun ada 88 tempat, 88 kali. Nak kata kebetulan, bilang lagi. Perkataan al-mahabbah, al-huda sebagai contoh, yang tali dengan ar-rahmah, berapa? Semuanya ada sebanyak 79. Perkataan al-jahr ataupun perkataan iblis lawan dengan isti'adzah ada 11 tempat. Dan di sana ada perkara-perkara
yang orang tengok tak tengok tak teli. Contohnya al-barru lawan dengan al-bahru. Laut lawan dengan darat. Tak tengok hak darat ada 18 tempat, hak laut ada dalam 26 tempat. Tak sama, sepatutnya samalah. Tapi bila kaji lebih dalam, kita tengok perkataan laut dengan darat ni, kalau kita ambil nisbah, betul-betul sama dengan nisbah keluasan laut dengan keluasan darat. Nak kata Nabi reka, nak kata Nabi kaji, mana zaman tu orang-orang Arab pernah teraka sampai seluruh pusuk dunia. Amerika Latin pun tak sampai. Tapi Quran sebut jumlah perkataan laut dan darat sama dengan nisbah sebenar laut dan darat yang kita temui pada hari ini. Dan dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumlah-jumlah ayatnya kalau kita himpunkan perkataan-perkataan al-muqatta'at, alif lam mim, alif lam ra dan seumpamanya, kalau kita kira betul-betul ke semua perkataan-perkataan al-muqatta'at dinisbah kepada 777. Kalau kita kira betul-betul, mana kalau perkataan ni ada 7 kali, di sini akan ada 7 kali, lepas tu dia jadi 14, lepas tu dia jadi 21. Ni impossible manusia boleh buat. Itu Quran. Jadi sebab tu bila kita tengok Quran ni, kita kaji Quran, kita dapati tidak ada ruang untuk orang kata Nabi SAW reka. Sebab mustahil pada akal. Itu namanya mukjizat. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni makna melemahkan. Satu tafsir ulama kata mukjizat maknanya melemahkan. Sebab apa melemahkan? Sebab dia akan melemahkan akal-akal manusia yang cuba condemn. Nak kata kalau orang tuduh Nabi reka, tapi fikir kita akan jumpa mustahil Nabi reka. Kalau dia nak terus kata Nabi reka, dia akan lemah. Tak akan jumpa hujah nak kata Nabi reka. Sebab tu Quran ni dinamakan sebagai mukjizat. Kalau zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat ramai nampak bahawa Al-Quran itu betul dari segi maknanya, dari segi mafhumnya dan juga isi kandungan dia. Jadi sebab tu Quran ni kalau kita tengok, antara bukti-bukti lain sebagai penutup kita, info-info yang ada dalam Quran memang jelas membuktikan impossible Nabi boleh reka. Contoh kita ambil Quran ni cerita tentang Fir'aun. Orang kata mungkin sebab ambil daripada Bani Israel. Sebab Bani Israel ini banyak cerita tentang Fir'aun, sebab itu musuh tradisi kepada datuk nenek moyang mereka, Nabi Musa AS. Tapi tiba-tiba Quran menceritakan tentang Fir'aun ni, tambah seorang makhluk namanya Haman. Haman ni seorang manusia yang dalam riwayat Bani Israel tak cerita. Qarun ada, Fir'aun ada, Harun ada, tapi Haman tak ada. Soalannya ialah yang Quran kata Haman tu sebagai arkitek kepada Fir'aun, wujud ataupun tidak? Sebab Quran cerita tentang Haman, tapi Bani Israel tak cerita. Ini nenek moyang mereka. Hanging. Bila kita confirm akhirnya Quran betul, rupanya Haman ni ialah seorang individu yang tercicir nama dan cerita dia daripada riwayat Bani Israel. Bila orang tahu? Bila zaman sekarang orang jumpa batu-batu lama yang dipahat zaman Fir'aun, jumpa dalam Laut Merah, dibawa dan diterjemah oleh seorang pakar Sanskrit daripada Jerman. Banyak batu-batu lain yang menulis tentang Fir'aun, yang menulis tentang Qarun pun ada. Tapi batu yang mencatatkan nama Haman ni tenggelam dalam Laut Merah. Bila diterjemah, batu tu cerita tentang Haman, membuktikan bahawa Haman tu betul-betul wujud. Dan sebab apa Bani Israel tak cerita? Maknanya nama tu tercicir dalam cerita ataupun kisah periwayatan daripada Yahudi.
So bila confirm Haman tu wujud dan seorang manusia yang tercicir daripada riwayat Bani Israel, soalannya, macam mana Nabi tahu? Nabi kaji sejarah? Impossible. Nabi buka jumpa kitab lama yang orang tak tahu? Impossible, sebab Nabi tak boleh membaca. Jadi satu je jawapan, Quran tu daripada Allah yang beritahu kepada Nabi. Itu je logik yang paling boleh terima. 7 lapis langit, mana Nabi tahu? Tidak ada jawapan, melainkan satu je, Quran tu Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran kata orang kafir ni faka'annama yas'adu fis sama', sama macam orang sesak nafas. Macam orang sesak nafas naik ke langit. Zaman Nabi SAW, mana orang tahu naik ke langit sesak nafas? Orang tak pernah naik ke langit. Zaman sekarang baru orang tahu naik ke langit oksigen tak ada. Zaman Nabi tak kaji lagi oksigen tak oksigen ni. Tapi Quran kata orang kafir ni dia orang yang celaru, macam orang yang sesak nafas naik ke langit. Mana Nabi tahu? Atas tu tak ada oksigen, sesak nafas. Nabi tak pernah naik. Zaman tu orang tak pernah naik. So maknanya satu jawapan, bahawa Quran itu Allah yang turunkan dan membuktikan bahawa Allah merupakan Tuhan yang jadikan alam. Sebab tu dia panggil mukjizat. Nak kata orang kaji, banyak dalam Quran cerita tentang benda yang akan datang, yang terbukti selepas itu kebenarannya. Contohnya Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, Rum dikalahkan. Dekat mana? Fi adnal ard, tak jauh daripada kamu. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Selepas mereka kalah, mereka akan menang balik. Bila? Fi bid'i sinin, dalam tempoh tak sampai 10 tahun. Waktu tu tak ada WhatsApp, tak ada mesej. Maknanya berita daripada Palestin nak sampai ke Mekah, nak minggu juga makan dia, paling cepat pun 3 minggu. Tapi berlaku sahaja di Palestin. Waktu itu asalnya Palestin ni bawah kuasa Rom. Tiba-tiba Parsi serang dengan tentera yang besar, menyebabkan Rom kalah teruk, dan mereka terlepas Palestin ke tangan Parsi, dan tentera Rom dia terpaksa berundur sampai ke Antakya. Ada pada kata yang pertamanya ialah mustahil Rom boleh menang balik. Tanyalah manusia mana pun zaman tu, nak kata Rom menang balik impossible, 100 tahun mungkin. Tapi nak menang balik 4-5 tahun tak masuk akal. Mana kalau orang buat cerapan bacaan politik, orang tak akan kata Rom akan menang balik dalam tempoh tak sampai 10 tahun. 100 tahun mungkin, itu pun rasa mustahil. Sebab Rom kalau teruk, lebih separuh tentera dia mati. Tapi yang pertamanya Quran sampaikan berita, orang lain tak tahu lagi. Satu, siapa beritahu Nabi? Zaman tu SMS tak ada, WhatsApp tak ada. Yang kedua, turun Quran canggah persepsi awam yang kata Rom akan menang balik dan tempoh tak sampai 10 tahun. Tengok rupanya betul sungguh Rom menang balik tak sampai 10 tahun. 7 tahun selepas itu Rom serang balik. Waktu berlaku, waktu itu Rom sangat lemah. Akhirnya antaranya Hercules, dia rampah kuasa, naik jadi maharaja Rom baru. Kemudian dia susun tentera, dia serang balik Palestin dan dapat kalahkan Rom Parsi di Palestin dalam tempoh sekitar 7-8 tahun lepas tu. Mana Quran tahu? Ini antara contoh kita ambil mukjizat Quran. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita orang Islam ni kena yakin betul-betul Quran tu adalah benar. Bukan yakin sahaja, tapi kita kena beramal dengan apa yang diperintah. Kita kena tinggalkan apa yang dilarang. Sebab Allah yang menurunkan Quran, Dia Maha tahu mana yang baik, maka Dia wajibkan atau haruskan. Dan Dia juga Tuhan yang Maha tahu mana yang buruk, maka Allah Ta'ala haramkan benda-benda yang buruk melalui Al-Quranul Karim.
Jadi itulah kalau kita tengok renungan secara ringkas berkenaan dengan Al-Quran yang kita duduk baca, duduk tadabbur, merupakan Al-Quran yang mukjizat, yang merupakan bukti dan dalil bahawa agama kita hanyalah satu-satunya agama yang betul dan benar dan tidak ada dua, kerana Allah itu Tuhan yang satu yang tidak ada sekutu baginya. Jadi itulah kalau kita renung dan kita hayati bahawa kita merupakan manusia yang sebenarnya beruntung sebab kita dilahirkan dalam keadaan kita seorang yang beriman dan kita seorang yang Islam, dan mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ialah dengan nikmat ini kita kena syukur. Kalau tak syukur, kadang-kadang nikmat dia boleh berubah jadi bala. Yang kita nak ialah nikmat dia berubah menjadi rahmat. Apa makna dia? Contohnya Allah Taala kurniakan iman, kurniakan Islam. Kalau kita bersyukur, makna kita beramal. Bila kita beramal, Allah Taala berikan kekuatan kepada kita. Kekuatan itu rahmat. Kadang-kadang bila kita ni beriman, ada Quran tapi kita tak amal, ada hadis tapi kita tinggal, kita diberikan nikmat iman dan Islam, tiba-tiba kita ambil barat jadi panduan kita, maka nikmat Islam dan iman itu dibimbangi tak berubah jadi rahmat, takut-takut dia jadi bala. Sebab tu orang Islam bila ditinggalkan Islam, dia akan jadi lebih hina daripada orang yang bukan Islam. Hina itu adalah bala. Sebab apa bala? Sebab nikmat Islam yang Allah beri kita tak syukur. Orang kafir dia tak ada nikmat iman dan Islam. Sebab tu bila kafir dia buat jahat, dia tak jadi rendah martabat berbanding dengan kita orang Islam. Sebab tu sahabat Allah beri nikmat iman dan Islam, akhirnya mereka bersyukur melaksanakan nikmat iman dan Islam dengan laksanakan perintahnya. Allah beri rahmat selama 800 tahun, menjadi negara yang kuat, kuasa besar dunia, negara yang kaya, negara yang aman. Tiba-tiba lepas 800 tahun mereka kufur dan tak syukur. Allah Taala suruh perintah agihkan harta di kalangan semua, terutamanya orang miskin, dia tak agih. Allah Taala suruh lakukan itu, dia tak buat. Akhirnya nikmat iman dan Islam itu ditarik, akhirnya berubah bukan menjadi rahmat tetapi berubah menjadi bala. Bila bala, maka akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir buat jahat, orang kafir tak laksanakan hudud, tak laksanakan ekonomi Islam, Allah tak hukum gitu. Sebab apa tak hukum? Sebab mereka dah rendah daripada awal. Sebab mereka tak dapat nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab tu bila kita orang Islam dapat nikmat iman dan Islam, kita syukur dengan cara laksanakan, Allah angkat martabat kita, kita lebih tinggi, lebih hebat daripada orang kafir. Tapi kalau kita yang ada nikmat iman dan Islam, kita buat macam orang kafir juga, Allah turunkan martabat kita lebih rendah daripada orang kafir. Yang akhirnya bila kena balak yang seperti ini, kita nampak orang kafir hebat, padahal bukan dia hebat. Tapi Allah tak turunkan darjat mereka macam Allah turunkan darjat orang-orang Islam yang diberikan nikmat tapi tak syukur dan tak laksanakan nikmat, maka Allah Taala turunkan darjat dan pangkat kedudukan mereka di dunia. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan pada hari kiamat. Itulah renungan kita pada pagi ini. Jadi dengan kesempatan ini saya ucapkan selamat berpuasa dan jamak takdim terus selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, sebab saya ingat untuk bulan puasa ini merupakan kuliah yang terakhir sebelum kita berhari raya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala hindarkan kita daripada wabak yang membelenggu manusia pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala memberikan nikmat dan rahmat kepada kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.